tajuk yang saya pilih hari ini ialah satu tajuk yang mungkin kita selalu dengar. Bukan satu ungkapan yang asing kepada kita, kepimpinan melalui teladan. Dan pada tahun 80-an ni, kepimpinan melalui teladan ini dimulakan oleh Tun Mahathir. Pada mulanya bila dia jadi dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan this concept has been there all the time, leadership by example, right? Or to lead by example. Tapi saya bertanyakan soalan ni, do you want to raise morale or filter morale? Ada bezanya. Raise morale or filter morale. And I will explain this dalam slide yang akan datang nanti. So, kepimpinan melalui teladan ini adalah sangat-sangat penting kerana kita suka atau tidak suka pun. Kita sentiasa diteliti, sentiasa dalam radar semua staf kita. Kita sentiasa dalam radar semua murid kita kalau kita sebagai seorang guru, kalau seorang pemimpin, anda di radar guru dan juga masyarakat. Dan itu berlaku di mana-mana peringkat, di sekolah, di PPD, di JPN ataupun di kementerian. So you have to be very cautious. Bukan cautious, but in your best natural example. Bukan berperanan lain dalam keadaan yang berbeza. No. That is your true self. You're always being a good example, teladan yang terbaik. Next slide, please. So, antara tugas utama pengurusan dan kepimpinan ialah pimpin melalui teladan. Apa maksudnya pimpin melalui teladan? Teladan itu apa? You, yourself. Segala yang diikhtiarkan, segala yang dilakukan, tugas-tugas dan sebagainya. Make sure it's a good example that you set. Dan jadilah role model, menjadi contoh. Daripada pakaian kita sampai ke yang lain. Saya selalu dalam ceramah atau dalam ucapan-ucapan saya kata, sampai cara seorang pemimpin atau pengurusan park kereta pun orang akan lihat. How do you do that? So remember, the character and performance among people in the workplace can never be higher or better than the behavior, standards and integrity of the management. Jangan kalau kita punya perangai, tingkah laku pengurusan atau kepimpinan tidak mencapai atau norma, tidak mencapai standard, tidak ada integriti, jangan harapkan anak buah kita akan ada tingkah laku yang terbaik. Mungkin yes, tetapi ada juga akan mengambil kesempatan. Dia kata senang aja. Bos datang lewat, so saya pun boleh datang lewat. So remember, anda boleh jadi pengarah or whatever, you cannot take advantage of any of the rules or regulations. Termasuk penempatan masa, menghadiri kerja dan sebagainya. You do not raise morale in the school, PPD or JPN, but morale filters down from the top. Apa maksudnya? Kita tak boleh kata, saya nak bina semangat ya dalam kalangan staf saya. Bukan bina semangat. You turunkan semangat. Semangat itu datang daripada barisan pengurusan dan kepimpinan. Kalau dari atas tu tak ada semangat yang diturunkan, moral positif yang diturunkan, then mereka tidak ada contoh atau teladan yang nak dicontohi. So kita bukan nak bangunkan, nak bangkitkan semangat. Kalau kita hebat, barisan pengurusan dan kepimpinan hebat, maka moral itu akan turun secara tersendirinya ke bawah. And people are motivated. People are all, mempunyai enthusiasm nak buat yang terbaik. Kerana moral itu turun dari atas ke bawah. Bukan kita cuba nak bangunkan moral dari bawah, kalau atas itu pun dah tak betul. So, tindakan dan perkataan yang dilafazkan oleh pemimpin dan pengurus akan menetapkan landscape. Why? If you keep talking negative things, if you keep saying negative things in meetings, mesyuarat dan sebagainya,
then jangan harapkan keadaan di organisasi anda akan jadi positif. Kerana sentiasa apa yang dilafazkan itu adalah negatif. So remember, if you have, kalau keluarkan yang positif, kalau sentiasa mengutamakan productivity, that is what yang akan sampai kepada semua staff kita. Next slide please. At work, the boss has an extreme influence on the thoughts, feelings, attitudes and behaviors of staff. Kita akan, mungkin kita tak sedar kadang-kadang bila jadi pemimpin kita sebut saja apa kita hendak dalam mesyuarat dan sebagainya. Dalam proses sebegitu, we can hurt people's feelings. And feelings are very important. If people have good feelings, mereka mempunyai perasaan yang positif, mereka akan beri sumbangan balik kepada organisasi dengan yang terbaik. So, cuba elakkan. Ya, kita kalau ada satu kesalahan, kesilapan yang berlaku, ada cara kita nak tegur, ada cara kita nak beritahu dan sebagainya. Now, it's not, banyak kali saya sebut, we had industrial revolution, then we had informational revolution, now it is emotional revolution. Kita kena jaga emosi di tempat kerja. Kita kena jaga emosi dalam keluarga. Kita kena jaga emosi dalam masyarakat dan community. It's the emotional revolution. It's a generasi yang berbeza. So, tindakan positif pemimpin akan menghasilkan tindakan positif staff. Tindakan negatif akan buat seseorang itu rasa sedih, takut, mood kerja hilang dan sebagainya. Different people akan react secara berbeza kepada keadaan tersebut. Ketua selalu diperhatikan di luar atau di dalam mesyuarat. Ada 30 orang duduk di depan, mereka sedang perhatikan. Kalau saya duduk, saya tahu daripada serban saya sampai ke bawah, mereka perhatikan apa yang kita buat. Macam mana kita minum pun mereka perhatikan. Everything is being observed when you are a leader. Tak boleh kita buat sesuatu yang tak kena dengan norma atau apa yang diharapkan. Apa yang dikatakan akan sampai ke individu when we talk as leaders atau sebagai rakan guru, kita cakap sesuatu, perkara itu akan sampai kepada individu. Therefore, watch what and where you say something. Kita jangan cakap pada siapa I just want to share with you. Tapi dalam dunia ini sentiasa maklumat itu akan sampai. Dan kalau perkara yang disebut itu adalah negatif, maka orang akan terluka jiwa dia, hati dia. So try not to. Remember, ini adalah era emotional revolution. One of the best ways to lead by example, untuk memimpin melalui teladan, is to always be positive. Dalam organisasi kita, cakap secara positif, people like that and feel good self-esteem and good self-image. Kalau kita sebut yang negatif, can you imagine, mereka hilang segala semangat itu. So leadership by example is all about being very positive in what we are doing. Itu adalah perkara yang penting. Next slide please. Dan bagi seorang individu guru atau pemimpin, don't forget ada the testing time. Ada the testing time. Kalau cikgu umpamanya, bila keputusan keluar, keputusan sangat tidak memberangsangkan. You do not have to be, kita tak boleh marah dengan sesiapa dan sebagainya. Mungkin kita rasa down, yes, tapi cara kita mengawal emosi kita dengan semua pihak menetapkan, menunjukkan the real quality of our character. Itu adalah karakter kita. Dalam keadaan di mana ada pressure, ada setback, mengajar dengan begitu hebat, akhirnya bila keluar keputusan, masih lagi murid tidak menyerlah melalui keputusannya, yang terpapar atau yang kita dapat keputusan yang peperiksaan. So
Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri dengan perkara ini. Kalau kita nak harapkan staf kita jadi efisien, efektif dan menepati masa, ini contoh je. Ada banyak perkara lain yang kita perlu mengikut dan menepati norma yang sedia ada, maka kita sendiri perlu efisien, efektif dan menepati masa. Perkara yang sama kalau kita guru, kita nak harapkan murid kita hebat, beradab, maka kita perlu adab yang terbaik. Saya selalu kata adab ini perkataan yang sangat penting. Kalau adab kita tambah BI di depan, ia jadi biadab. So nak menjaga adab di mana jua pun, adab itu adalah sangat penting dalam apa jua yang kita lakukan. Kerana adab itulah yang akan dicontohi dan diteladani oleh orang di sekeliling kita. Dalam keluarga, di sekolah, maupun di mana jua kita kerja. So tuan-tuan dan puan-puan, kepimpinan melalui teladan bukannya raise moral from below, tapi kita nak filter down semangat itu dari atas. So atas kita boleh tidak semestinya merujuk kepada kepimpinan sekolah, tapi kalau bagi murid, cikgu itulah yang di atas. You must trickle down the moral untuk membina semangat murid-murid kita. So, kita kena lihat apa yang saya sampaikan ini dalam konteks tugas kita dan hidup kita setiap hari. Last slide please. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya selalu akhiri apa yang saya nak sampaikan dengan ungkapan buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita nak menerokai ilmu, ada banyak sumbernya, maupun daripada internet, daripada makalah, daripada majalah, ataupun sembang profesional dengan rakan-rakan sambil kita minum teh tarik. So, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. So, tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. And have a nice weekend kepada yang lain. Bercuti bersama dengan keluarga. Enjoy yourself. Kalau balik kampung, bawalah kereta atau kenderaan dengan selamat. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu sekali lagi kita dalam series CDL Connecting.Learning Cluster IPG, Institut Pendidikan Guru. Alhamdulillah bersama-sama kita pada malam ini kita ada penceramah yang tidak asing lagi, iaitu Dr. Siti Rosni binti Muhammad Yusof. Sebelum kita meneruskan acara, eloklah kiranya saya perkenalkan terlebih dahulu latar belakang Dr. Siti Rosni. Baik, Dr. Siti Rosni merupakan seorang pensyarah yang sedang bertugas di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Beliau merupakan pensyarah akademik grade DG54 dan ditempatkan di Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Beliau pernah menjawat jawatan sebagai Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan ataupun JPIPK di Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur sejak dari tahun 2018 hingga 2019 dan pernah menjandang Ketua Unit Pembelajaran Digital di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa Kuala Lumpur sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Jadi kalau kita lihat latar belakang ni, Dr. Siti Rosni ini merupakan seorang yang banyak pengalaman khususnya dalam bidang penyelidikan dan juga inovasi digital. Jadi sesuai sangatlah dengan tajuk yang kita pilih malam ni, berkaitan dengan
berkaitan dengan ID penyelidik. Ya. Baik, beliau juga merupakan seorang graduan daripada Universiti Malaya pada tahun 1992, 93, dan memperoleh sarjana sains pengurusan maklumat dari Universiti Teknologi Mara, dan seterusnya mendapat ijazah kedoktoran sains maklumat dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2016 dan mempunyai pengalaman luas sebagai penulis, sebagai penyidik dan juga sebagai penulis. Pernah menghasilkan buku yang bertajuk Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran yang diterbitkan oleh Oxford Fajar pada tahun 2019, dan juga penulisan bab dalam buku reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia terbitan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi dengan tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Dr. Siti Rosni berkongsi dengan kita berkaitan dengan tajuk ID penyelidik. Jadi saya serahkan kepada Dr. Siti Rosni. Sila. Okay, terima kasih Dr. Hadi. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua sahabat-sahabat di sini. Hari ini saya ucapkan terima kasihlah terlebih dahulu kerana adalah tentang digital, tetapi saya rasa kali ini saya cuba untuk berkongsi tentang penyelidikan lah Baik, saya izinkan saya share Dr. Hadi slide. Sila. Okey. Okey, jadi slide saya ni ini tajuk kita lah pada hari ini. Harap dapat nampak Dr. Hadi dan rakan-rakan. Sila. Okey. Nampak. Ringkas saja saya jelaskan apakah yang akan dikongsilah pada malam ini. Jadi yang pertama kita kena tahu apa itu ID penyelidik kemudian saya akan kongsikan apakah kepentingan ID penyelidik ini kepada kita pendidik, tak kiralah guru, guru pelatih, ataupun kita dah penyelidik yang dah veteran kan. Tapi kita kena simpan rekod penyelidikan kita. Dan sekarang dengan kemudahan internet kan, semua boleh diakses dengan mudah dan disimpan dengan mudah lah oleh server di internet. Kemudian jika talian internet kita ni baik, kita cuba buat hands on lah Dr. Hadi. Mungkin boleh pergi ke aplikasi tu. Okey, seterusnya. Jadi secara ringkasnya rakan-rakan semua ID penyelidik ni adalah pendaftaran kita sebagai penyelidik dalam suatu pangkalan data atau sistem untuk menyimpan rekod penyelidikan kita. Dan bila kita dah buat pendaftaran tu, automatik nanti sistem tu akan capture lah yang pertama, apakah penerbitan-penerbitan kita yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang memang dipautkan kepada server database tadi. Kemudian pendaftaran ni mula bila kita daftarkan tu, kita rekodkanlah biodata kita untuk disimpan sebagai profil. Profil ni nanti ada yang boleh dipaparkan oleh kepada komuniti dan mungkin ada yang pihak berminat untuk sama kolaborasi dengan kita, mereka akan kontak kita. Kemudian contohlah contoh kita kata sistem yang ada dalam talian untuk researcher ni, yang paling popular ni sekarang ni ialah ORCID lah, atau Open Researcher and Contributor ID. Dan untuk penarafan pun kalau kita di IPG ada point ada point untuk ORCID ni. Jadi kalau nanti maklumat kepada rakan-rakan di kampus di IPG, saya luaskan supaya dapat point untuk penarafan juga walaupun dia cuma mendaftar dan belum lagi kita kata upload maklumat artikel. So daftar dulu dan dia akan beri satu ID lah, nombor, dan ini nanti akan dapat point untuk penarafan. Kemudian Google Scholar.
Ya, kita tahu kita selalu guna Google Scholar untuk cari bahan-bahan artikel-artikel kajian kan. Tapi ada satu lagi kita kata fungsi feature dalam Google Scholar tu yang dia akan capture profile kita, ya, dan dia automatic ya akan juga menyimpan maklumat kita untuk kita kata rekod-rekod penyelidikan kita, ya. Dan kelebihan Google Scholar ni apa saja kita kata artikel dari lain-lain kita kata server pun dia boleh capture juga sebab Google search dia sangat baik. Ya. Jadi nanti kita akan cuba buatlah ya amali nanti. Kemudian yang lain adalah seperti research kit ya. Kemudian kita ada juga My Grant untuk pendaftaran memohon grant. Itu contohlah ya. Dan bila once kita dah daftar ni ya, sistem akan membuat pengecaman digital lah ya, dan menghubungkan penyelidik dengan penyelidikan kita sendiri, ada rekod di situ, dan seterusnya dia juga akan previewkan kepada komuniti lah ya, komuniti penyelidik yang lain. Okey, seterusnya, baik, apa kepentingan ID penyelidik ni? Kenapa kita perlu daftar ya? Dr. Hadi kalau nak mendaftar mungkin kata nak menyebarluaskan kepakaran dia kan, tu wajib ada ID tersebut. Dan kalau ada yang bertanya, boleh tak daftar kepada 2 atau 3 aplikasi dalam talian sistem yang berlainan? Boleh, tak ada masalah ya. Kita tengok kelebihan kita kata sistem tersebut. Ada beberapa sistem yang kita kata ada kepentingan masing-masing ya, nanti saya sharekan. Baik, jadi apa yang akan disimpan? Ya, sistem akan menyimpan profil kita, hasil penyelidikan kita, ya, dan kita boleh tambah lagi kalau kita ada penyelidikan baru, ya, artikel-artikel baru. Dan dekat sini saya juga pernah mendengar keluhan rakan-rakan, dia kata kadang-kadang seminar ya penyelidikan yang dalam kita kata peringkat kebangsaan di Malaysia tidak site, tak ada pun simpan data kita ya, bila kita search tengok kosong je. Ya, database kita bila kita dah daftar kat sini kan. Sebenarnya ada cara untuk kita daftarkan sendiri, masukkan sendiri rujukan tu. Ya. Baik, kemudian membuat sistem tadi akan membuat cara internet sendiri. Ya, kemudian dia akan link lah kemaskini rekod kita ya. Dan kalau macam research kit tu dia akan hantar email kat kita ya, betul tak ini penyelidikan puan ya, dia akan tanya ya, berapa orang yang telah kita kata membaca ya artikel puan, contohnya macam tu. So dia selalulah research kit yang paling rajin hantar feedback ya. Okey, kemudian penyebarluasan ya maklumat tadi, dan juga untuk memohon geran penyelidikan. Ini spesifik sistem yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan tetapi kita boleh masuk. Nanti saya sharekan juga. Cuma ada beberapa kita kata filtering lah sebelum migran terima kita sebagai penyelidik. Nanti saya kongsikan ya. Baik, seterusnya. Baik, ini adalah beberapa sistem yang kita boleh daftar ya. Yang seperti saya maklumkan tadi, ORCID lah ya. Kalau orang tanya apa itu ORCID, seperti dijelaskan dia akan memberi nombor kepada kita, dan nombor ini membawa poin kalau dalam penarafan lah, bermaksud kita ni dikenali di peringkat antarabangsa ya. Kalau cari menggunakan ID ORCID terus link kepada nama kita. Kemudian Google Scholar, ya, My Grant, Research Kit, Semantic Scholar dan Publons. Ini saya akan tunjuklah dia punya dashboard ya masing-masing. Saya print screen dia dulu. Okey, seterusnya. Okey, kalau pergi dekat sini, saya ambil contoh-contoh dari ID saya sendirilah ya. Jadi kalau ORCID ya, tuan-puan boleh pergi ke orchid.org. Ya, daftar di situ, boleh sign in, dan untuk makluman semua percuma. Buat masa ni percuma lah. Ya, kecuali feature-feature yang advance sikit kan. Ya, so dia percuma. ORCID ni dia bila kita register tu dia akan beri kita satu nombor. Ya. So satu nombor pendaftaran ya.
Dan beginilah nombor dia yang seperti contoh ni lah ya. Kemudian fungsi dia di sini kita boleh tambahlah maklumat-maklumat kita, biografi kita dan sebagainya, dan kita kata artikel-artikel yang kita pernah buat lah, kita boleh upload di sini ya. Saya pun dah daftar di sini, tapi ORCID ni ada satu kekurangan sikit lah pada saya, sebab saya kena upload sendiri maklumat tu ya. Dia bertanyakan tentang DOI ya, Digital Object Identifier. So kita kena upload baru dia link kepada bahan tersebut di internet. Ya, nanti berbeza pula dengan Google Scholar. Google Scholar dia terus carikan dan dia cuma minta kita sahkan ini artikel kita atau tidak. Ya. So untuk tuan-puan boleh daftar untuk ORCID dan dapatkan nombornya ya. Dan kegunaan nombor ni bila tanya balik, dia boleh menjadi ID kita lah ya. Kalau kita boleh letakkan ID ni supaya community boleh cari maklumat kita dan akan di-previewkan lah kita kata profil kita, penyelidikan. Dan juga bila kita mendaftar untuk kita kata menghantar artikel pada jurnal antarabangsa, ada jurnal tu yang memohon nombor ini untuk mereka mengesahkan bahawa kita adalah penyelidik yang sah lah ya, bukan kita kata ciplak dan sebagainya. So kita memang ada, dan ada jurnal-jurnal ini memohon untuk nombor ini dimasukkan bila kita uploadkan artikel kita untuk kita publish ya dalam jurnal tersebut. So ada kepentingan lah nombor ini ya. Dan ORCID ni untuk buat masa ni kita kata identifier yang berkesan lah ya. Okey. Kemudian maklumat yang lain kita boleh masukkan dalam profil kita ni seperti laman web kita ya. Kalau kita ada laman web, kita ada blog dan sebagainya, boleh masukkan di situlah untuk kita kata community mengenali kita juga ya. Okey, ni yang pertama ORCID. Ya, sambil-sambil saya tunjukkan ni mungkin ada yang rakan-rakan kita dah boleh buka window lain dan boleh search ya untuk ORCID dan boleh daftar. Ya, daftarnya tak susah. Masukkan maklumat dan dia akan hantar feedback pengesahan dalam email dan seterusnya boleh dah ada display dah dan dapat nombor, dan simpan nombor ini ya untuk kegunaan kemudian. Ya. Dan kalau kita ada business card kan, boleh masukkan nombor tu dalam business card juga sebagai ID penyelidik. Ya. Okey, seterusnya ya adalah Google Scholar. Saya rasa saya paling sukalah Google Scholar ni sebab dia dah link dengan Google email kita kan. Dan saya gunakan email e-pembelajaran sebagai email rasmi lah. Jadi kelebihan Google Scholar ni ya, nanti kita cuba buat hands on. Apa saja artikel yang terkini yang kita kata kita dah publish di jurnal ya dalam online dan sebagainya, jika di capture oleh Google search engine dia ya, dia terus link kepada Google Scholar profile ya. So automatic dia cuma tanya kita pengesahan ke tidak, seperti apa kita kata print screen sebelah kanan ni ya. Saya klik saja ini artikel yang terbaru yang dia tanya betul ke saya yang tulis. Kalau betul ya kita verify, lepas tu dia akan masukkan dalam library kita lah ya. Okey, dan kelebihan lagi satu Google Scholar ni, buku pun kalau dilihat di bawah ni, saya ada menulis sebuah buku. Buku itu walaupun kita kata bukan satu jurnal, tapi buku yang kita publish ya pun juga di capture di sini ya. Okey, dan lagi satu kelebihan dia, kalau lihat di sini, dia membuat rumusan. Google Scholar membuat satu rumusan artikel yang kita telah terbitkan. Jadi mengikut tahun. Ya, jadi setiap tahun sejak kita dah daftar tu, ya, dan dia boleh carilah, buat carian, ya, carian ke belakang lah, ya, artikel-artikel yang pernah didaftarkan. Jadi kalau ada rakan-rakan yang sedang belajar, kan sekarang wajib untuk menulis artikel sebelum graduasi kan. Automatik jika mereka dah buat, lebih baik untuk buat
apa kita kata Google Scholar profile ini, supaya bila artikel tu dah ada buktinya di sini, dah keluar dah simpan dah. Ya. So dekat sini untuk saya lah sebagai contoh, sejak 2011, 2012 saya pun tak banyak kan menulis. Jadi citation untuk beberapa artikel ni cuma 15 lah di-cite oleh orang lain. So dia capture kat sini, dia cari juga artikel orang lain yang telah cite nama kita lah. Ya. Dan kalau dari segi kita kata memudahkan search engine cari, kalau boleh lah ya, mengikut pengalaman saya, kita gunakan kata kunci untuk nama kita tu kan sama. Masa saya mula menulis, ya, ini share pengalaman ya dengan rakan-rakan semua. Mula menulis saya tak tahu pun dia capture seperti kita membuat menulis rujukan tu untuk American style lah. Maksudnya dia ambil nama bapa kita kat belakang kan. Ya, jadi itu maksud itu di depan tu dia tulis Yusof ya, kadang Yusof kan nama bapa saya. Sepatutnya kita kena ada satu nama yang standard yang akan appear nama kita di depan. Jadi bila penyelidik artikel keluar tu, nama kita tu depan lah, bukan surname kita atau nama bapa kita kan. Jadi kat sini nama SRM tu tak appear pun Siti Rosni ya, dia appear SRM Yusof. Ya, walau bagaimanapun dia boleh kod lah sebab itu kita kata akronim nama kita yang penuh. Ya, okey. Kemudian apa lagi yang Google Scholar tawarkan? Dia citation, dia buat citation. H-index ni adalah kumulatif lah, dah berapa kita menulis tu. Ya, jadi Google Scholar dia akan buat kiraan lah. Ya, ada kiraan dia. Di sini walaupun citation tu 15 tapi H-index ni baru 2. Macam tu. Dia adalah skala-skala dia. Okey. I10 index ni saya pun baru carian dia, maksud dia adalah khusus untuk Google Scholar, carian Google Scholar lah. Ya, jadi di kita kata ID sistem yang lain mungkin tak ada I10 index ni. Ya. So dia mungkin ada H index sajalah. Ya. Okey. Baik, seterusnya ni tentang Google Scholar. So nanti kalau tuan-puan mungkin ada soalan nak tanya, mungkin boleh kita cuba jawablah kemudian ya. Okey. Baik, seterusnya migrant ya. Untuk migrant ini ya, sistem yang dibangunkan oleh pengajian tinggi. Jadi migrant ini sebenarnya di sinilah promosi untuk semua skim-skim geran penyelidikan lah ya, FRGS dan sebagainya. Jadi tuan-puan boleh pergi kepada portal migrants ya. Okey, dan di situ tuan-puan untuk pendaftaran migrant, kalau tak ada lagi pendaftaran ya, tuan-puan boleh mendaftar dulu ya. Cuma di sini untuk migrants ni ada kawalan sikit lah ya. Once dah daftar ni, tuan-puan di kampus perlu maklumkan kepada pihak JPPI, ada pegawai yang bertugas untuk kita kata jadi admin. Ya. Jadi kalau tak ada di kampus kita, sebenarnya ada admin main ya, yang kita kata super admin di IPGM yang akan mengesahkan kita. Ya. Barulah permohonan migran kita itu diterima. Ya, jadi kalau ada tuan-puan, saya tahu pegawai IPGM tu sebab baru ni saya daftarkan rakan-rakan di Ipoh ya, IPG Ipoh. Jadi kalau rakan-rakan dari kampus lain yang nak daftarkan, boleh berhubung dengan saya, nanti saya maklumkan ya, tolong buka permohonan baru itu atau terima permohonan baru dari kampus sekian-sekian, insya-Allah. Ya, jadi kelebihan migrants ni bila kita dah daftar, kita pun boleh masukkan profil kita dan community di Institut Pengajian Tinggi akan nampak ya bidang-bidang kepakaran kita dan mereka boleh menjemput kita sebagai pasukan penyelidik, ahli pasukan penyelidik. Ya, dengan syarat kita lengkapkanlah profil di dalam migrants. Ya. Yang kedua, kita pun boleh submit permohonan
ya dalam MyGrant ini untuk permohonan-permohonan kita kata berkaitan dengan grant-grant lah yang dah dibuka. Ya, jadi first kita kena tengok dulu dekat portal MyGrant ni ya apa skim yang sesuai dengan kita sebagai pensyarah di IPG. Kemudian tuan-puan boleh daftar dulu dan lepas tu bila dah sahkan daftar tu tuan-puan boleh buat permohonan lah. Ya. Okey, ini tentang MyGrant. Okey, seterusnya yang ini kita kembali kepada kita kata sistem yang ada dalam talian. Ya, satu lagi Semantic Scholar, iaitu Semantic Scholar lah. Ya, tuan-puan juga boleh mendaftar di Semantic Scholar. Dan di sini juga ada diletakkan juga summary lah berapa yang kita kata kita telah menulis. Ya, kemudian dia akan capture lah berapa publication kita, H-index berapa, citation berapa, ya, hampir sama macam Google Scholar. Ya, cuma kat sini dia ada bagi kelebihan, mungkin baru satu saja highly influential citation. Jadi kalau rakan-rakan yang rajin menulis, mungkin dah beratus-ratus kan hasil penulisan, dah daftar ke belum? Ya, dah daftar ke belum? Jadi sebenarnya ada kelebihan lah ya, selain daripada rekod kita itu disimpan. Jadi jika kita nak menunjukkan kita kata pembuktian ya, bahawa kita ni aktif menulis, so dekat sinilah database dia. Ya, ini satu contoh lah. Okey, seterusnya ResearchGate. Ya, so ResearchGate ni salah satu lagi kita kata aplikasi yang sistem yang aktif dan dia rajin hantar email. Ya, ada orang baca je artikel kita, dia akan hantar email. Ya, tapi ResearchGate ni at the end dia akan minta kita bayaran. Ya, sebab dia kata nak updatekan kita punya database, ya, adalah feature-feature dia. So dia ada kenakan bayaran. Setakat yang display tu tak ada masalah. Dia hantar email tu sangat bagus. Ya, dia yang rajin. Okey. So tuan-puan juga boleh update profil tuan-puan di ResearchGate ya. Okey. Kemudian kita pergi lagi satu, saya rasa ini yang terakhir yang saya kongsikan, Publons ya. Publons nama asal dia, tapi dia dah untuk web apa kita kata web base ni namanya Clarivet ya. So nama asal dia Publons sebenarnya. Ya, dia lebih kepada Web of Science lah. Ya, jadi kalau tuan-puan menulis dalam bidang sains, ya, sains matematik ataupun kita kata bidang-bidang yang berkaitan dengan STEM dan sebagainya, sangat baik kalau tuan-puan daftar di Publons sebab dia komuniti dia lebih besar lah. Ya, okey. Okey. So Dr. Hadi, clear ke tadi penerangan saya? Okey, boleh kita okey, boleh kita buat hands on sikit lah ya. Jadi rakan-rakan boleh kita kata mulakanlah. So saya akan saya akan keluar daripada slide PowerPoint ini ya, dan saya akan pergi ke website yang beberapa website lah, kita cuba daftar okey. Dah terus ni? Ya, ya Cik Zain. Google Scholar ni dia free ya? Google Scholar free. Free ya. Tak ada lah. Kemudian nanti dia minta duit kalau tak ada ya. Setakat ni belum lagi lah. Okey. Sikit tu memang saya email minta bayar je dah sekarang ni. Betul. Okey, sekejap ya. Ada apa? Ada soalan daripada rakan-rakan ya? Rakan-rakan pendengar ni. Okey. Kalau kita kita pergi dulu Google Scholar lah ya. Boleh nampak ke skrin
screen yang browser Google. Sekejap ya. Kata nak tanya sikit. Ya. Untuk Google Scholar ni, kan kita ni ada banyak email. Ada email sendiri, ada email email ajaran, ada email MOE kan. So, ni yang mana email kita gunakan? Yang mana-mana pun tak apa ke atau macam mana? Okey. Kalau tuan nak kita kata untuk community akademik lah kan ya. Saya cadangkan guna yang EDU lah. Yang di belakang dia ada EDU. Dia tak ada apa-apa. Kita boleh tambah lagi apa kita kata email personal kita. Tapi yang main tu biar EDU lah. Ya. Okey. So bila di sini kalau nampak dekat skrin saya ni kan. Jadi boleh sign in kalau kita tak masuk lagi atau kita nak switch account kita. Tapi kalau kita dah masuk, kalau nampak dia ada profile kat sini, my profile. Ya. Okey, bila my profile tu kita boleh kita kata tambahlah tambah aktiviti dekat tambah maksudnya dia kata macam mana, kita memang dah log in dalam e-pembelajaran dan sebagainya kan. Lepas tu kita buka Google Scholar dan dekat situ sebenarnya kita tak payah daftar apa-apa sebab dia dah terus identify email kita kan. Sebenarnya kita nak aktifkan saja Google Scholar profile tu. Ya. Okay. So dekat Google Scholar My Profile ni tuan-puan boleh masukkanlah maklumat tentang bidang, alamat email, ya, boleh tambahlah lagi dan bidang-bidang yang kita mengajarlah, ya. Okey, bolehlah letakkan beberapa. Okey. Dekat sini saya nak tunjukkan yang ini katalah saya baru kita kata yang ni dah asal lah, dah ada dekat sini. Kelebihan Google Scholar ni seperti yang saya kata, crawler dia tu besar kan, dia punya search engine dia tu kuat. So dia automatic akan add, ya. Kalau kita tengok sini ada tanda tambah dekat sini. So dekat sini dia boleh dia tanya kita kalau kita letakkan pada header ni kan, ada title, ada tambah ni add article. Kalau ada artikel baru yang kita tengok dia tak masuk dekat sini, so kita pergi pada add article. Ya, dia akan update artikel-artikel yang dia akan tanyalah. Macam saya kata tadi, kita mungkin ada nama kita tu kan, macam saya ada nama Yusof kat ujung tu tapi bukan saya yang tulis. So dekat sini dia nak verify. Ya. Okey, so sebenarnya saya belum lagi update dekat sini. Saya pilihlah betul tak yang saya punya ni. So dia suggest ni tahun 2022 saya ada menulis untuk artikel Journal Positive School of Psychology ni. So betul, ini artikel saya klik je lah. Ya, yang ini dalam CV and Social Studies pun betul, ini nama saya. Ya. So kalau tengok ni yang saya kata nama saya tu Yusof dia keluar kan, SRM, SRBM lah. Ya, okey tak apalah, ni betul lah. Ya. Lepas tu dalam jurnal penyelidikan, ini saya tak sure, saya kena check ya. KBN Ilyas ni memang dia punya editor tapi saya tak beranilah sebab mungkin artikel saya tak masuk kat situ. Ya, tapi ada research tu berkaitan ke, so saya tak letakkan. Kemudian ada satu yang di akhir ni buku saya. Buku pun dia masukkan. Ya, so saya select. Okey. Ada lagi tak? So yang ni saya rasa ni bukan ya. Yang ni semua bukanlah. Okey. Okey, dah rasa 3 saja, saya okeykan dulu. Okey, so dia bertambah dekat sini tahun 22. Ya, ada 2 lah. Ya. Okey. Kalau ya, dan dekat sini kalau kita tengok nanti kalau ada citation bertambah. Dan ini mungkin ada citation ni, tadi citation dia baru 15 tapi rupanya bila saya update rupanya mungkin dah ada orang yang cite. Ya, so dia automatic update dekat sini.
H-index pun sudah naik. Ya, daripada 2 tadi jadi 3. Ya, asalnya petang tadi baru saya cek. Ya, so yang itulah yang saya suggest dari pengalaman saya, Google Scholar ni yang paling kita kata cepat, ya, dan mudah sikit. Ya, okey. Okey, tuan-puan, boleh cuba ya. Ada yang dah cuba ke? Okey, sedang cuba. Sedang cuba. Okey. Boleh jumpa ya profil, my profile di Google Scholar? Ada jumpa. Okey, kalau kita nak edit, ada editing tools dekat sini, boleh edit, ni boleh lah. Ya, email for verification ni saya letaklah email e-pembelajaran saya dan bidang-bidang ni. Kalau ada nama lain, ya, boleh jugalah. Kadang-kadang kita guna nama lain kan dalam artikel kita kan, tak gunakan nama yang sebenar. So kita boleh add juga dekat situ, dia boleh capture juga. Okey, dan profile ni kita boleh select lah untuk public ke, public kan. Okey. Dan kalau ada homepage, boleh letak dekat sini. Ni yang saya kata dia akan paparkan kita punya maklumat tu yang untuk orang lain tengok juga. Okey, kalau okey, save. Ya. Okey. Dan di sini ada tentang co-author. Ya, co-author pun kita boleh add lah. Kalau kita ada co-author, so kita masuk satu kali ya bahan tersebut dan co-author kita pun dapat link tersebut dan automatik dia tak payah update dah. Ya, dia akan masuk terus dalam profil dia. Okey. Baik, seterusnya jika ni dah okey, nanti tuan-puan explore sendiri. Kemudian kita pergi kepada satu lagi ID apa kita tadi? ID ORCID kan? Yang ORCID tu nak dapat dia punya nombor lah ya. So mudah saja, sama juga pergi kepada Google Search. Lepas tu masukkan ORCID lah. Ya. Saya cuba, saya dah ada dekat sini. Saya buka sekejap. Kita habis tulis okay. Terus keluar dia detect terus. Yang ni saya dah ada simpan link dia. Tuan-puan boleh simpan link dan yang ni pun saya ORCID ni ya. Bila saya sign in saya gunakan edu lah. Edu dan ORCID ini adalah laman web dia ya. So kalau kita dah isi ni, kalau kita forget kita punya ORCID ID, boleh register, bukan boleh minta lah password, dia akan hantarkan email. Dan kalau belum, register now ni tolong register lah. Ya, ataupun sign in dengan Facebook seperti biasalah. Ya, so boleh sign in. Okey. Kalau saya, katalah saya dah sign in. Saya cuba saya sign in. Okey. So kalau tuan-puan baru first time, isi dulu maklumat tu. Saya ni tak tukar lagi alamat kampus lama saya. Okey, dan tuan-puan akan diberi ni ID ni. So ID ni copy paste simpan dekat tempat lain lah untuk kegunaan kita kata penarafan kampus. Ni nombor dia. Ya. Sekejap dia boleh dapat bila kita dah isi tu, kita dah hantar maklumat, dia verify dekat email, kita boleh dapat lah, boleh simpan. Dan dekat sini kita boleh update dengan email lain. Ya, saya bagi 2 email, satu email rasmi, satu yang tak rasmi lah. Ya, okey. Cuma yang tadi saya ada sebut ya, ORCID ni dia adalah sistem database yang berdiri sendiri. Ya, macam Google Scholar tu dia memang kepunyaan Google kan. So Google Scholar dengan Google Search tu dia datang sekali search engine dia. So dia boleh connectkan semua bahan yang apa saja dia upload dekat internet tu, ya, bila scroller dia cari dia connected. Tapi ORCID ni kita kena ni yang saya remeh sikit lah, dia kena add sendiri maklumat kita yang works ni. Ya, kalau kita tengok works ni kan, kalau tengok works dekat bawah ni
Ya, kosong. Ya, walaupun saya dah daftar tetapi dia macam tak boleh capture data saya yang seperti Google Scholar capture. Ya, dengan research kit pun boleh capture juga. Ya. So saya kena add. Ya. Okey. So boleh kalau kita ada link di artikel tersebut, boleh add link DOI, digital object identifier, ada nombor diberi. Ya, kalau ada ID lain, publication PubMed ni atau bibliotext ni, atau add manually, maksud masuk satu-satu. So up to you lah. Ya, nak kalau ada maklumat tersebut boleh masukkan. Ya, dan kalau lihat IPGM, ya, peringkat IPGM dia nak nombor ini sebab kalau my profile yang Google Scholar dengan research kit dia tak ada bagi nombor. Ya, dia tak bagi nombor. Saya rasa kau tak siap saya. Yang ini je yang ada nombor ni. Ya. Okey, public record. So display dia pun sama jugalah. Ya. Okey, kalau kita tengok apa yang dia display dekat public, okey, kalau kita tengok apa, sebab saya tak masukkan lagi apa-apa, public record dia masih kosong lah. Kat sini. Kalau tidak dia akan display lah. Dia akan display lah dekat bawah ni kan. Ya, no public information available. Saya tak masukkan lagi apa, maklumat-maklumat penerbitan saya. Okey. Clear ya perbezaan dua? Okey, seterusnya saya tunjuklah sebab masa kita dah tinggal beberapa minit Dr. Hadi. Saya tunjukkan apa lagi contohnya yang tak apa. Boleh. Nak share banyak tapi macam masa pula terhad kan. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Saya dah buat bookmark dekat sini jadi senang saya buka. Okey, Semantic Scholar. Okey, Semantic Scholar pun ada ya, tuan-puan boleh daftar. Okey. Kelebihan Semantic Scholar ni kalau tuan-puan punya bahan tu kita boleh macam Google Scholar jugalah, dia boleh cite, alert, save ya, boleh view PDF kan. Kalau ni bahan kita lah. Dan kalau bahan orang lain dia memang bagi kita kata bahan-bahan yang berkaitan dengan research kita. Ya. Dia bagi suggestion dan dia bagi macam kita kata impact lah kepada kita punya research. Dia buat macam search engine jugalah. Ya, ni Semantic Scholar. Ya. Perlu ke daftar banyak-banyak ni? Itulah. Tak payah. Tak baik. Nak tunjuk je. Tak ya. Mana the best. Dia bagi tak sama. Sama ke tak apa sama? Sekarang dulu terguna lah. Sama tak dia punya result? Okey. Saya explore je semua tapi saya paling guna yang dua tu je yang awal saya tunjuk tadi. Google Scholar tu yang first. Lepas tu ORCID tu sebab saya nak nombor tu. IPPM nak kan. So dua tu je. Yang lain ni saya tunjuk je lah. Ya. Okey. Untuk pengetahuan je lah. Okey. Lagi apa dia? Research kit. Research kit ni yang rajin hantar kita email tu. Ya. Boleh juga nak letak dan dia juga bagi kita link kepada suggest research yang berkait dengan bidang kita lah. Ni ada kelebihan dia jugalah. Ya. Okey, ni research kit. Ya, boleh dia bagi apa kita link lah dan boleh request. Ni kalau berkaitan lah ya. Ni kajian-kajian semasa. Okey. Kemudian lagi satu tadi yang Publons ya. Publons ni adalah Web of Science. So kalau yang bidang yang kita kata berkait dengan Web of Science lah, yang mana science papers ke dan sebagainya tu sesuai lah kalau kita gunakan ataupun daftar dekat sini lah. Ya, ni pun cara pendaftaran dia lah. Okey. Okey.
Okey, yang last kali. Yang ini untuk yang grant tadi. Ya, kalau kita nak memohon grant FRGS lah yang biasanya kan. So kita boleh daftar dulu dan seperti yang saya maklumkan tadi, daftar dan kalau tak tahu admin di IPGM yang untuk verify tu boleh hubungi saya atau Dr. Hadi, nanti saya akan beri link lah kepada tuan-puan untuk ataupun beri maklumat admin tersebut dan minta dia verify kita. Ya. Okey, kalau ni saya cuma tunjukkan ya interface di dalam dia, ya, apa yang ada yang tuan-puan boleh masukkanlah. Okey, jadi dekat sini seperti yang saya kata, kalau My Grants ni kita sebagai researcher di IPGM, ya, sebab nanti kita, bidang kita ni kepakaran kita akan dilihat oleh pihak universiti, ya, ataupun kita boleh kita kata hantar permohonan kita lah. So dekat sini ada, ya, new application, dia borang je dekat sini, ya. Okey, borang di sini. Okey, kalau application baru yang kita application yang dah lama yang kita pernah buat pun ada kat sini. Dan dekat sini dia tanya nak find researcher apa, siapa. So siapa yang pensyarah universiti yang ada berdaftar kat sini, kita boleh nampak lah, ya. Dan ada community dia, ya, invitation dan seterusnya lah, ya. So kita buka dekat sini new application, kalau tengok, ya, ada pilihan. Pilihan dekat sini, ya, untuk kita, seingat saya lah, ya, untuk IPG, pensyarah IPG, dia hanya buka FRGS. Ya, di universiti ada banyak, ya, untuk kita sesuai untuk FRGS. So ini kita akan hantarlah, ya, katalah kita memohon FRGS, dia minta kita masukkan maklumat di sini. Ini macam borang lah. Ni untuk migrant dia ada bagi ID, ya, application ID, dia akan refer kat sini lah untuk saya kalau nak tahu permohonan saya status dia kan. So kat sinilah projek-projek dan sebagainya. So saya save lah. Di sini adalah detail lah, ya, projek. Kalau ni saya dah masukkan maklumat saya. Maklumat saya, ya. Dan inilah yang akan dilihat atau nampak oleh pensyarah universiti lain yang tengok kepakaran kita. Kalau dia nak dan dia akan email kita lah. Ada research info kalau kita pernah buat research sebelum ni, seterusnya lah, bajet pun masuk kat sini. So ini adalah borang dia lah. Okey, dan kita submission hingga akhir. Ya. So kepada tuan-puan yang berminat, ya, aktif untuk memohon, ya, salah satu cara untuk kita dapat bid bajet lah untuk kata penyelidikan kita dengan mendaftar di sinilah, ya. So far saya personally saya belum lagi belum masuk tim dan saya rasa dah tamat tempoh agaknya, ya. Perkhidmatan tu tak cukup. Biasanya kalau grant ni 3 tahun, masih 3 tahun aktif lagi dalam perkhidmatan, layaklah memohon. Okey. So saya rasa Dr. Hadi buat masa ni itu sajalah perkongsian saya. Mungkin ada rakan-rakan nak tanya soalan lah kot, ya. Okay, tuan-tuan dan perempuan, saya bukalah kalau ada pertanyaan ke, ya. Kalau tak boleh tanya terus, boleh gunakan ruangan chat di sini. Nanti saya akan bacakan soalannya. Tengok macam tak ada soalan ni. Soalan. semua sedang mencuba tu agaknya. Ya, sedang cuba. Saya harap rakan-rakan akan kongsilah ilmu tadi dengan rakan-rakan di jabatan di kampus masing-masing supaya ramai lagi yang mendaftar sebagai penyelidik, ya. Dan kita kata, saya rasalah, ya, kita untuk kita punya, kita panggil apa, ya, pembuktian hasil kerja kita kan. Jadi kita rekodkanlah dengan kemudahan digital ni kan.
rekodkanlah sendiri ya. Kalau kita dah buat penulisan, kita dah buat penerbitan ya, rekodkan sendiri. Dan kalau boleh biarlah sistem tu capture untuk memudahkan kita lah ya. Jadi sambil kita dah publish dan sebagainya, kita check tengok ada tak. Kalau tak ada dekat mana-mana ID yang kita dah register, kita update sendiri. So at the end of the day, kita rasa satu, pada saya lah, kepuasan juga sebab kita ni orang kata kalau kita check dekat internet tu kan ya, kalau kita type nama kita dekat Google search tu, at least keluarlah kita kata academic punya qualification tu kan ya. Itulah Dr. Hadi. Impact dia tu kita kena work smart lah sebagai ahli akademik ni. So untuk penarafan IPG betul, dan untuk kepuasan kita kerja dan kita di-acknowledge sebagai ahli akademik dalam bidang kita, sebab kita ada buat penulisan buku, penerbitan artikel dan sebagainya. So sebar luaskanlah maklumat tu supaya ramai lagi yang mendaftar sebagai ID kan. Okay, satu lagi jangan lupa ya, dekat ruangan chat tu ada link ada link untuk isi borang kehadiran ya. Jadi bolehlah isi ya. Dan sijil kehadiran akan dibagilah ya dalam bentuk e-sijil. Okey, nampak macam tak ada soalan. Kalau tak ada, mungkin saya bagi peluang untuk Dr. Rosni rumuskanlah ya apa yang dikongsikan pada malam ni. Okey, terima kasih Dr. Hadi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada semua kita kata rakan-rakan ya yang mengikuti siri ini ya. Dan mungkin yang saya kongsikan tu mungkin ada yang telah tahu, dan kita kata guna pakailah ya kemudahan internet itu. Dan mungkin akan datang ada banyak lagi aplikasi yang kita kata baru ya. Tapi seperti Adi ditanya oleh Tuan Zain tadi, kita sebenarnya komit kepada satu pun dah cukup ya. Tapi kita updatekan, kemaskinikan maklumat itu ya. Dan kadang-kadang kita tidak suka buat kerja yang redundant kan. Itu sebab saya beri beberapa contoh, dan yang mana yang explore sendiri, yang mana yang most beneficial lah kepada kita. Ya, saya tak kata yang ini lebih baik ya, tapi kalau ikut pengalaman saya gunakan Google Scholar sebab cepat sikit kerja saya dan banyak saya gunakan aplikasi Google. So far kalau Microsoft tu belum lagi lah ya keluarkan. So dan untuk kita kemaskini maklumat itu ya, kalau kita tak ada research tu ataupun research kita bersama orang lain ya, kelebihan di situ kalau orang lain tu update ya, jadi kita remind juga dia ya dah update ke, ataupun kita jadi co-author kan, remindkan dia ataupun bagi tahu dia please update, nanti dia akan link tersebut kita juga akan dapat kita kata untuk repository kita. So remindkan juga kita punya team leader ke kan, updatekan maklumat tersebut ya. Saya rasa itu saja Dr. Hadi. Ni rakan-rakan boleh explore sendiri kan, untuk kita kata lengkapkan profil masing-masing. Okey Dr. Hadi. Okey, baik. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Dr. Siti Rosni ya. Saya bagi pihak CGL ya, ucapkan terima kasih lah ya. Dan juga terima kasih juga kepada peserta-peserta yang turut sama dalam perbincangan kita pada malam ini. Bagi mereka yang tidak sempat, mungkin boleh kita sama-sama tonton semula ya. Kemudian ya, buat benda ni dalam bentuk rakaman ya. Jadi saya rasa setakat itu dulu daripada
kami, ya, dan kita akan adakan lagi siri-siri CGL hands-on ini untuk kluster IPG pada minggu-minggu yang akan datang. Ya, InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Kita akan melaksanakan CGL kluster IPG lagi pada minggu hadapan, ya, dan minggu-minggu yang berikutnya. Jadi kita jumpa lagi pada petang Jumaat, ya, malam petang Jumaat malam Sabtu, waktu yang sama. Kita mula pada pukul sebenarnya bukan 8.30, 8.20, ya. 8.20 itu ada ruangan untuk snippet. Lepas tu kita mulakan dengan sesi tajuk kita pada minggu depan pada 8.30, ya, 8.30 hingga 9.30. Sekali lagi ucapkan terima kasih, ya. Kita tangguhkan, kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Sahabat aku, terima kasih. Bye. Sama.